Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof, pengarah urusan di Murtada Dakwah Center aka Madad, penerima anugerah Nona Best Community Dakwah Center. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Yaakob Isra bin Yusof, berasal daripada Terengganu tapi membesar dan lah ni menikah semua orang duduk Kedah dah, anak-anak semua di Kedah dan tempat kerja pun di Kedah. Allahumma salli ala Muhammad. Pendidikan awal di Sekolah Agama Daris selama 12 tahun, Sekolah Agama Daris, dan saya mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Sempat dalam perkhidmatan selama 4 tahun dalam ketenteraan. Kemudian saya sambung master dan bahasa Arab Mesir. Dan sekarang saya buat second master lah di Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Unisham di Kedah. Dan apa itu Madad? Madad adalah stand to Murtada Dakwah Center yang ditubuh dan diasaskan pada tahun 2018-2019, iaitu selepas kematian almarhum Ustaz Murtada, ini abang saya yang kemalangan bersama dengan Ustaz Wadi Anwar. Dan bermula daripada situ almarhum, ketika almarhum ada, memang belum ada apa-apa, cuma dia meninggalkan satu blueprint dan idea untuk kami buat, dan walaupun tak sempat buat bersama beliau Murtada Dakwah Center Madad itu, jadi kita teruskanlah hasrat almarhum dan alhamdulillah hari ini kita dah berjaya membangunkan Murtada Dakwah Center Madad untuk pembangunan ummah, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, maknanya ujian yang Allah atur itu adalah sebaik-baik benda yang memberikan siapa kita hari ini. Yang pertama, kita diuji dengan masalah fitnah yang mengatakan penyelewengan. Dan alhamdulillah pada tahun 2019-2020 membuatkan dengan asbab fitnah dan tohmah itulah kita buat fully audited account, siap forensik account daripada luar. Malah kita hantar kepada SPRM untuk buat semakan check and balance. Saya rasa mungkin itulah tahfiz yang pertama yang kita cek, minta SPRM masuk. Pihak Madad yang minta SPRM masuk untuk buat semakan check and balance, dan kita dapat 2 tahun integriti dan rakan strategik SPRM pada tahun 2020 dan 2021 dengan pihak SPRM Kedah lah. Dan cabaran yang dari segi fitnah of course lah, dan yang kedua adalah cabaran benda yang tak nampak. Dia main lah benda-benda merapu-merapu, merepek kan, sampai staff-staff duk kena kacau dan sebagainya. Jadi mahkamah pun saya rasa dah 4-5 kali kita naik mahkamah, kita kena saman. Alhamdulillah dari segi semua kes kita berjaya, kita menang. Report polis ni sodok kira lah, orang tuduh kita scam kan. Jadi saya rasa cabaran pada mana-mana NGO ataupun institusi agama ataupun mak tafiz atau sekolah persendirian, itulah cabaran dan mehnah yang perlu kita hadapi lah. Cuma be prepared, dan kita jangan membuka ruang itu, tutup lah. Maksudnya daripada pihak, kalau kita uruskan sekolah dari segi kewangan, make sure you telus, you transparent, dan you audited. So anytime kalau berlaku masalah, we are welcoming people to come and making check and balance lah for anything dalam kita punya Madad, insyaAllah. Okey, baik. Dari segi misi dan visi, kita objektif utama penubuhan adalah untuk dakwah dan pendidikan. Tapi kita lebarkan lagi jaringan tersebut, dakwah, pendidikan, kebajikan dan juga ekonomi. Ya, alhamdulillah sekarang kita daripada visi kita memang kita set untuk menjadi pusat komuniti Islam, jadi as one stop center. Macam mana kita kena Nabi masuk ke Madinah, benda yang Nabi buat adalah Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu sampai hari ini menjadi satu pusat yang semua orang boleh main. Kan, orang nak main mayang, orang main nak mengaji, orang main nak berekonomi, ada perniagaan di luar kiri dan kanan dan sebagainya. Jadi itulah yang kita letakkan sebagai benchmark di Madad. Dan alhamdulillah dari segi aktiviti, kita ada tahfiz, kita ada tempat berkuda, kita ada tempat memanah, kita ada rumah kucing, dah ratusan ekor kucing, kita ada doktor kucing dan sebagainya. Yang bestnya, semua tu diberikan secara percuma. Jadi daripada berbelas-belas anak syarikat di bawah Murtada International yang Berhad, kita buat duit di sini dan kita habiskan duit di pendidikan percuma, kucing pun free. Dan kita ada hang cangkul uruskan jenazah, daripada 3,000 jenazah kita uruskan secara percuma sejak 2020. Kita ada hang cuci yang menguruskan masjid secara percuma untuk bagi masjid nampak senonoh di masjid, tengok wuduh yang kan rasa macam
nak main sembahyang pun patah balik orang kan. Jadi kita ada hang cuci, ada berbelas-belas tim yang memastikan masjid dan pusat komuniti Islam tu nampak senonoh sikit. Kan, kita tak mau Imam Ghazali sebut makruh apabila biar Islam tu nampak selekeh. Kan, ni pakai jubah bu Khamis, Jumaat, Sabtu. Kan, orang nak main dekat pun takut. Jadi kita nak penampilan itu sejajar dengan ketamanunan, kemodenan itu kita ketinggalan lah, insya-Allah. Jadi itu objektif dan misi kita. Alhamdulillah hari ini dari segi aktiviti berjalan sangat baik, dan setiap hari kita bukan hanya untuk kita buat juga kebajikan. Kita masak free untuk orang ramai setiap hari, dan pada setiap hari Sabtu tidak kurang daripada 10,000 kita bagi makan secara percuma di Madat itu sendirilah, alhamdulillah. Okay, baik. Yang pertama kita nak pecahkan satu benda yang di Malaysia ni, kalau masjid ni pukul 10 tu orang dah tutup, perambat orang keluar kan. Jadi sebenarnya fungsi masjid lebih daripada tu. Satu kajian dibuat oleh Profesor Syed Nasaruddin yang mendapat anugerah masjid terbaik di dunia, Masjid Istiqlal di Jakarta, boleh menghimpunkan 200,000 orang dalam satu masa. Fungsi masjid lebih daripada 25 fungsi masjid. Kalau di Malaysia ni main untuk mayang, main untuk balik, untuk mengaji, untuk menikah, betul untuk mati. Mati itu orang usul bermain lah. Jadi kita tak mau itu fungsi je. Jadi alhamdulillah di Madat kita perkenalkan masjid 24 jam, kita buka 24 jam, dan malah di dalam masjid ada hotel. Saya yang design sendiri masjid itu bersama dengan pihak arkitek. Dalam masjid ada capsule hotel, 32 katil hotel, orang boleh masuk, welcoming to anytime for free. Nak jangan main honeymoon je lah, main tu nak berehat, nak rehat 1-2 hari. So kita benarkan orang datang secara percuma. Dalam masjid ada hotel. So itu satu bentuk kelainan yang kita wujudkan, dan masjid memang buka 24 jam, tidak tutup. Dan kalau kita tengok even tandas masjid pun kita buat macam hotel 5 bintang. Bukannya hak cacak ayam lah, bukannya masuk tu tengok loh hai uduh piang kan. Kita tak mau benda that kind of mentality bila datang ke pusat dakwah ataupun pusat pengajian Islam. Dan yang kedua, fasiliti yang kita sedang di belakang masjid, berkembang dengan masjid, ada rumah kucing yang saya habiskan lebih daripada RM1 juta untuk bangunkan taman kucing. So ada ratusan ekor kucing dalam tu. Objektif adalah kita ambil kucing-kucing yang sakit, kucing-kucing yang stray cat, tapi sekarang ni kita upgrade, kita jadikan pusat pendidikan kucing. So dalam tu orang datang belajar cara nak groom kucing, dan ada bakar-bakar lah. Dulu kita ambil yang tak apa nak senang sangat kan. Sekarang kita ambil yang Maine Coon, ada Munchkin, ada semua British Shorthair, Flat Face, dan semua yang brand-brand kucing yang ganas-ganas ni lah. Dan di sebelah kanan masjid, kalau tuan-tuan datang, kita ada sekarang aktiviti yang sedang berjalan adalah berkuda. Ada berbelas ekor kuda. Free orang datang untuk belajar. Kita ajarkan basic lah. Bukan nak jadi hak yang masuk tanding tu balik awal lah kan. Jadi untuk belajar asas ni for free. Memanah pun percuma. Dan kita wujudkan geng budak masjid. Siapa yang datang subuh berjemaah di masjid bawah 18 tahun, kita bagi duit poket RM5 setiap hari. Alhamdulillah sekarang ni kita buat kempen subuh seperti Jumaat. Ratusan kanak-kanak datang setiap pagi. Kalau datang pada hari weekday, hari sekolah, Allahumma salli alaihi wasallam, ada budak-budak datang dengan baju sekolah. Seronoklah kita tengok. Jadi budak-budak, kenapa kita target budak-budak? Sebab bila budak-budak ni dia akan main dengan mak ayah. Dia tak boleh main sendiri. So you double and compound the volume lah. Kalau 150 orang budak, akan ada 150 mak ayah yang akan datang bersama. Dan pembangunan yang sedang berjalan, inilah agak futuristik sikit, adalah berkembang dengan masjid. Kita akan ada gym masjid. Kita nak betulkan habit orang masjid ni, kalau main ni semua yang semua bukan go out dah kan, yang semua penyakit macam-macam 3-4 serangkai. So kita nak betulkan a good lifestyle, healthy lah untuk mereka sihat. Lepas semayang, daripada hampa duduk melepok, duduk sembang bohong kedai kopi apa semua tu, lebih baik masuk dalam gym, you buat simple workout. Kalau yang perempuan kita asingkan ada zumba dengan cara yang mereka boleh untuk ada aktiviti. Dan berkembang dengan gym masjid, kita akan ada yang sedang dibina sekarang lah, adalah stadium e-sport untuk menempatkan anak-anak untuk datang main game. Kita dah kontak dengan pihak e-sport Malaysia di bawah kendalian Daddy Hood, Solos dan sebagainya. Mereka sudilah untuk bersama dengan projek yang kita jalankan ni, bangunan e-sport, untuk budak-budak datang main game. Tapi syarat kita letakkan, ketika waktu solat, wajib solat berjemaah. Alhamdulillah Madat dah menganjurkan banyak tournament PUBG, tournament PES, FIFA Online. Sambutan sangat luar biasa lah. 20 minit kita buka pendaftaran, 5,000 yang berdaftar. Dan benda tu dah berjalan sampai hari ni lah. Dan insyaAllah pembangunan tu dijangka siap pada hujung tahun depan.
Jadi when we cannot beat them, we try to join them. Kita tak boleh nak lawan dengan mereka, generasi Gen Z ini, maka Madat kita memilih untuk why not kita berkawan dengan mereka. Dan untuk makluman, daripada pihak Hang Cangkul, Hang Cuci, urus jenazah ribu-ribu orang ni, kita ada ambulans di Madat, pun daripada kalangan anak-anak muda. So saya suka meraihkan talent-talent muda ini. Sebab tu kita wujudkan tempat main bola, tempat paintball di Madat, tempat berkayak, tempat scuba. Semua tu kita datangkan anak-anak muda ini agar mereka ada tempat untuk berteduh. Dan kita suka dengan apa yang dibawa tema di kerajaan negeri sendiri. Kalau di Kedah sendiri kita bawa tempat orang kaya boleh berbakti, orang miskin boleh berteduh. Jadi itulah yang kita wujudkan di Madat. Mudah-mudahan, dan kita ada rumah kahwin. Siapa yang single mingle, yang takkan nak mati akan single, mereka tanya jenuh nak jawab kan. Jadi kita buat pusat kahwin yang paling murah di dunia. Bayar package semua kecuali pengantin. Pengantin kita sediakan. Yang lain kita sediakan dengan kos bawah RM10,000. Yang lain saya rasa tempat pun cantik. Kalau tuan-tuan masuk tu rasa yang dah kahwin pun rasa nak kahwin lagi. Nak abang kata cantiknya tempat tu kita buat untuk facility orang ramai lah. Jadi kita as a one stop center, daripada mengaji sampailah mati kita uruskan. Bukan tanya manusia, binatang pun ada untuk pembangunan. Dan saya rasa satu aktiviti yang tarikan pada pertengahan tahun depan akan buka adalah kita wujudkan pusat mainan kanak-kanak interaktif, edutainment yang siap ada VR, ada go-kart, yang terbesar di Asia, 14,000 square feet. Yang tu berbayar lah, itu satunya berbayar. Tapi kalau masuk dia ada Ninja Warrior, ada macam Istana Takeshi, konsep yang dulu-dulu ni. Jadi kalau masuk tu memang lah budak tu, insyaAllah saya yakin sehari tu tidak akan cukup lah. Jadi dalam pembinaan pun dah 60% bangunan tu siap, dan insyaAllah pada bulan 6 tahun depan kita boleh launching lah selepas raya. Satu master yang saya tulis berkaitan, tajuk master saya adalah Financial Darul Murtadah, How to Sustain for Automation. Macam mana satu organisasi Islam ni, madrasah, pondok, orang tua-tua atau any pusat kebajikan, kita boleh sustain tanpa buat crowdfunding. Sebab saya yakin ketika COVID kita dapat satu data daripada Jabatan Agama Islam, 30% mat tahfiz pondok-pondok tutup sebabkan tidak ada tidak sustain untuk kelestarian kewangan itu, tidak mampu untuk bertahan. Maka di situlah saya fikir apa benda yang saya boleh buat adalah saya perlu cari instrumen kewangan yang boleh support, bukan hanya untuk personal tapi adalah untuk organisasi yang Madat itu sendiri. Maka pada 2018 saya terlibat untuk pergi masuk kelas untuk belajar secara official lah, untuk belajar dengan Asri Ahmad Academy. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 ketika tu 2020 COVID, stock market sangat baik, sehingga kan Allah izinkan ketika tu saya boleh hit sampai keuntungan sampai mencecah jutaan ringgit lah untuk personal. Di situ saya tubuhkan tim khas di Madat, yang ni kita ada trading room, yang ni staff-staff yang terpilih tu saya masukkan mereka dalam kelas. Dan hari ini kita buat kerjasama bukan hanya dengan Asri Ahmad Academy, malah kita ada dengan UTM, Institut Teknologi Malaysia di Johor. Kita buat sijil profesional untuk kelas saham. Jadi di situlah mungkin saya rasa pioneer bila seorang ustaz yang cak ayam ni tiba-tiba boleh masuk belajar dalam, saya background kewangan ni zero. Saya bukannya saya sekolah agama, tiba-tiba masuk dengan tahfiz, tiba-tiba terjun gempak tergolek ni masuk untuk belajar saham. Jadi memang masuk dalam kelas tu saya tak faham untuk technical analysis, untuk catalyst, untuk teknikal mak nenek ni memang saya agak slow, tapi pada saya slowly but surely is better. Jadi saya keep forcing untuk belajar. Alhamdulillah sampailah saya boleh buat, saya tunjukkan result, saya boleh jaya dapat keuntungan sampai jutaan ringgit tu. Jadi orang duk panggil ustaz saham lah. Dan ketika tu banyaklah daripada madrasah-madrasah yang mula juga terlibat sama untuk masuk belajar. Sebab kita tak boleh bergantung kepada kutipan semata-mata lah, itu for sure. Kalau kita tengok macam seorang di Malaysia sekarang ni, dah beberapa bulan berlaku penyerangan di Palestin. So apa yang berlaku adalah duit sumbangan 80% akan pergi ke arah sentimental yang sedang berlaku lah. Orang ihsan, orang pergi ke sana. So bayangkan madrasah masa sekarang memang banyak yang kronik lah. Sebab tu saya rasa perlukan kewangan. Sebab tu alhamdulillah di Madat, di bawah Murtadah dan di bawah Yayasan Murtadah Berhad, kita ada lebih daripada 14 anak syarikat
Sebenarnya yang berhak, yang beroperasi untuk buat penjanaan duit, dan bahagian nak habis duit ni adalah bahagian CSR lah. Jadi di situ yang mendapat sedikit jolokan Ustaz Saham, sebab Alhamdulillah saya proofkan dengan result keuntungan lebih daripada RM1 juta by personal sebelum saya wujudkan tim. Dan Alhamdulillah sekarang bukan hanya dalam saham di bursa KLCI, kita juga terlibat dengan Nasdaq, ini untuk global, ada tim yang uruskan, dan kita ada FCPO untuk future trade, untuk oil, untuk kelapa sawit, dan juga kita ada tim kripto. Dan kripto pun tahun 2022 kita baru mula, kita dapat keuntungan lebih daripada RM500 juta. So daripada situlah duit itu dapat dimanfaatkan rumah kucing, orang cangkul, masjid, untuk makan kita buat secara percuma setiap hari, dan berkuda memanah secara percuma. So kalau tanya di mana sumber kewangan, itu adalah salah satunya. Pada saya, satu benda yang semua para asatizah, teguran untuk diri saya juga, kadang-kadang kita kena adapt dengan keadaan semasa. Either you take it or leave it. Kalau kamu tidak ikut perkembangan semasa, Sayyidina Ali sebut apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka, kerana mereka tidak hidup di zaman kita. Kalau nak cerita zaman kita ni, bercinta pun pakai, kalau orang cinta dulu pakai kertas, balut-balut bedak Johnson Baby kan. So kamu nak cerita kepada anak kamu yang mereka hidup di zaman gadget, maka ada orang kata, Ustaz, kami takkan benarkan anak dengan gadget. Saya tanya, berapa lama kamu boleh halang? Dia pergi sekolah, dia akan jumpa dengan gadget. Dia balik sekolah, duduk dengan kawan dengan gadget. Dia pergi luar, jumpa dengan gadget. So culture shock itu lebih teruk daripada kita boleh kontrol dia. Maka pada saya, kita perlukan, tak perlu kita jadi mereka, tapi kita boleh bercakap dengan bahasa mereka agar mereka selesa, barulah ada connect the dot. Ini bila budak-budak datang ke masjid, tengok dia atas bawah macam nyamun pula dia rasa. So you bina that friend zone, you bina that zoning yang membuatkan orang masjid, orang yang budak-budak muda yang mungkin datang dengan seluar jin, datang dengan baju yang agak rock ini, maka menjadikan mereka jauh daripada orang ramai dan dakwah itu sendiri. Maka sebab tu keterbukaan kita di Madat, even kita buat program ni, kita ada kelas khas untuk budak Mak Rempit. Kita ada kelas khas untuk golongan-golongan transgender yang nak hijrah ini. Kita buat program khas dengan mereka agar mereka tak rasa malu. Ini masuk kelas, hak tu pak lebay, hak ni pakai jubah, yang ni maklum ni yang dah acah-acah baik dalam 10 tahun dekat masjid. Jadi macam ahli syurga tu dia rasa. So dia akan menghukum orang lain. Maka kita asingkan terus. Hak Mak Rempit nak masuk kelas tu syarat mesti Mak Rempit. Tak Mak Rempit tak boleh masuk. Ada orang tua-tua saja. Jadi situ kita asingkan. Pada saya, anjakan paradigma dalam dunia dakwah itu perlu selari dengan kemodenan yang datang ni. Kalau kita tengok, even ustaz-ustaz pun banyak yang memanfaatkan teknologi untuk menarik anak-anak muda. So kalau kamu tak ikut, mereka akan terus hanyut. Yang ruginya adalah kita, kerana syurga itu pada saya adalah hak bersama, bukan hak siapa-siapa. Even dalam Sahih Bukhari menyebut, seorang pelacur yang berlaku ihsan kepada anjing pun Allah boleh masukkan ke dalam syurga. Maka anak-anak muda yang kita ada hari ini bukan jahat manapun, mereka buah sikit ya, kan? Kita pun pernah buah, so bagilah mereka peluang yang sama supaya Allah memberikan ruang kepada kita, insya-Allah. Pada saya, Alhamdulillah, saya rasa kebelakangan ini daripada pihak JAKIM dan Majlis Agama Negeri sangat memberikan penekanan yang baik, sehingga kan hampir setiap negeri mendatangkan dengan polisi untuk berceramah. Kalau di masjid, surau ataupun di negeri masing-masing itu perlukan tauliah. Saya rasa itu satu penguatkuasaan yang sangat baik. Dan even pada saya lah, saya sendiri pun nak ambil beberapa negeri punya tauliah, kan, membuatkan kita pun be prepared, kan, untuk soalan, untuk exam syafawi, tahriri ataupun secara bertulis dan juga secara interview. Pada itu satu benda yang sangat baik. Cuma saya rasa di luar kawalan kita adalah di media sosial, yang ada yang kadang terpaling ustaz, kan, dia yang kira betul, orang lain semua salah. Saya rasa orang jenis ni kena bungkus bulan kolah masjid kot. Kita kena faham satu benda. Guru saya almarhum Syekh Fahmi Zamzam pernah berpesan sebelum saya balik Malaysia, waktu di Mesir. Saya tanya dengan Syekh, kalau balik Malaysia nanti orang akan bergaduh dengan isu-isu khilaf.
So Syekh pesan, tuan-tuan ambil ni satu bentuk benda yang kita pegang sampai bila-bila. Apabila bertembung di antara dua ikatan, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya apa? Apabila berlaku dalam soal khilaf dalam bab-bab ni, jangan kita rasa kita je betul. Kerana orang lain mungkin ada pengajian dia, ada hujah dia, ada dalil dia yang mungkin kita tak jumpa lagi. Bahan bacaan kita ni terhad sangat. Kita banyak Facebook yang baca. Kan? Buku ni nak banding dengan Syekh di Jumaah yang baca lebih daripada 30,000 buku yang telah dia habis baca. Saya rasa jauh lah perbandingan itu. Jadi, lepas tu saya nak mengajak khususnya ustaz-ustaz yang rakan anak-anak muda, ustaz-ustaz yang tahu saya menghormati bidang pendidikan kamu, maka kita menghormati juga bidang pendidikan orang lain. Nah, kita ada kotak kita, jangan kita duk tebiang, orang kena panggil, jangan duk tebiang, jangan duk buat duk lak, nak pergi masuk kotak orang pula. Kan? Jangan kita rasa kita pandai, saya rasa ini satu penyakit. Ingat, maksiat pertama yang berlaku dalam alam ni. Tengok dalam muka surat ke-6, juzuk yang pertama, Suratul Baqarah ayat 34-35, aba wastakbara wa kana minal kafirin, adalah perangai penyakit yang namanya iblis. Dia berasa diri dia yang terpaling, paling hebat, paling mulia, diciptakan daripada manusia, cipta daripada tanah, Nabi Adam. Dia ciptakan daripada api. Takkan daripada cahaya, takkan aku nak kena hormat. Dia rasa terpaling, itulah penyakit yang paling bahaya yang merosakkan manusia. Jadi, pesanan untuk diri saya juga dan semua duduk dalam kotak kita. Jangan bercakap semua benda. Kalau boleh bercakap semua benda ni, tuan-tuan, nama dia Ustaz Google. Tapi kalau kita ustaz yang biasa, saya rasa kita ada bidang kita. Kalau saya mungkin finance, dalam master saya dalam bidang finance. Sebab tu kalau dalam surat tanyalah ustaz pun banyak soalan yang saya kata boleh tak bagi soalan dulu. Agar kalau setiap soalan, saya perlukan preparation. Saya bukan ustaz yang alim dalam bidang fiqh kerana bukan jurusan saya dalam usul fiqh. Tapi kalau soalan-soalan yang ditanya awal, agar saya boleh buat preparation dan semua diletakkan rujukan lah. Sebab tu kalau tengok dalam siaran Tanyalah Ustaz, saya akan pasti bagi rujukan hadis nombor berapa. Agar saya yakin yang menonton itu kadang-kadang ada ustaz juga yang mereka nak buat semakan. Jadi itu adalah check and balance. Dan saya setiap kali pun kalau ada kesalahan, minta maaf. Terus duk rasa sombong lah. Duk buat palatau semua sangat. Nampak uduh lagi. Ya? Jadi untuk yang terpaling ustaz dan ustaz segera ni, saya advise, khusus anak muda, saya pun, saya rasa awal saya baru 30-an, saya masih belajar. Even ni master saya habis pada awal tahun depan, saya dah submit untuk PhD. Bukan nak tunjuk paling pandai, sebab bodoh lah saya kena belajar. Masalah, you baru balik ada degree, you rasa you yang terpaling degree. Kan? You baru ada master, you rasa you seorang dalam master dunia ni. Hati-hati, kerana kita berurusan dengan orang yang jauh lebih pandai daripada kita itu banyak. Cuma mereka diam. Hang ni jenis cakap banyak. Jadi, terus belajar. Jangan berhenti. Nabi bagi pendidikan kepada kita. Aisyah kata apa? Pada tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah pun, Nabi masih belajar dengan malaikat Jibril. Dan Nabi tidak pernah malu untuk belajar dengan para sahabat. Ketika berlaku perang Khandaq pada tahun 5 Hijrah, Nabi belajar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Belajar dengan sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya Nabi sendiri pun seorang pemimpin nombor satu di dunia. Dalam alam ni nombor satu. Tapi Nabi tidak pernah sombong dengan manusia. Jadi, yang terpaling ni pada saya jangan terpaling sangatlah. Takut orang nampak terpaling palatau nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bersama insya-Allah. Dalam isu rasa ini satu je, kita rasa kita betul dan kita rasa orang salah. Lepas tu saya kata tadi, setiap orang ni ada two side of story and two side of knowledge. Ingat, kita wajib menghormati bidang orang, dan menghormati itu dalam keadaan kita ajarkan diri untuk menerima pendapat orang. Kerana biarkan ada pertambahan ilmu yang baru. Tapi kita tengok lately ni perdebatan yang berlaku. So kata tak betul, kita nak berdebat. Dan perdebatan itu sepatutnya datang dengan unsur sihat. Sebab apa? Bertukar knowledge. Yang ni ada hujah, yang ni ada hujah. Tapi kebelakangan ni lah lebih kepada bukan nak kebenaran tapi nak pada kemenangan. Maka akan dimenangkan dengan apa cara sekalipun. Pada saya, nasihat untuk diri saya juga, satu je benda, kita duduk dengan keadaan berlapang dada, dan dalam keadaan disebutkan dengan istilah penunggang agama dalam hidup ni tuan-tuan, bukan agama ni bukan untuk ditunggang, agama adalah kehidupan. Kalau tunggang agama ni dia akan ambil bila keperluan. Contoh hisap rokok. Orang hisap rokok dia pegang hukum makruh. Padahal Malik Fatwa daripada dulu semua kita beranak sampai kita nak mati dah ni. Itu Malik Fatwa haram itulah. Kan? Jadi kenapa kita ambil makruh? Sebab atas kepentingan. Orang yang main forex,
Dia kata hukum harus. Kata kat mana harus? Melalui fatwa kebangsaan haram. Maka kenapa dia ambil? Kerana dia mengikut seleranya. Ini masalah. Maka sebab tu pada saya, majlis fatwa itu adalah satu institusi yang sangat kita patut hormati dan jadikan dia sebagai dokongan yang perlu kita ikut. Bukan kita ambil pilihan macam pergi pasar malam. Nak makan pungkuk ayam kan Allah keluar lah ni. Nak makan cinonggeng, ambil cinonggeng. Nak makan laksa, ambil laksa. Dia bukan pilihan. Hukum ni, majlis fatwa adalah kewajipan yang perlu kita ikut sebagai satu rakyat yang berperlembagaan, yang kita disebut dalam pada perlembagaan 1948 lagi kita bersetuju untuk menjadikan Malaysia ini sebagai negara yang mengikut pada mazhab Syafi'i dari segi tauhidnya, Asy'ariyah dari segi ikutan tauhid. Jadi pada saya, kalau kita belajar untuk menghormati, kalau kita berkhilaf sekalipun, belajar untuk hormat orang. Kan bagaimana Imam Syafi'i ketika belajar solat dengan Imam Malik, dia mengikut apa yang Imam Malik ajarkan, mengikut mazhab Maliki. Walaupun dia adalah imam mujtahid mazhab, tapi masih belajar untuk hormat orang. Ni kita baru hak cak ayam kampung, berasa macam hebat sangat. Itu adalah penyakit yang saya sebutkan tadi. Penyakit yang pertama Allah datangkan kepada iblis laknatullah. Na'udzubillah. Betul saya kata tadi, jangan kita alakatkan. Islam ini bukan agama alakat yang kita ambil mengikut daripada rakus dan amarahnya kita, nafsunya kita. Kalau nak ikut dari segi sunnah Nabi, banyak lagi sunnah-sunnah yang tak ikut. Kan, main jemaah tanya dia cukup ke? Kan, bangun tahajud, bangun lagi. Kan, itu yang Nabi kata, kalau aku boleh wajibkan kepada umat, aku nak umat aku wajib. Dan kalau nak ikut sunnah yang lama, Nabi bermonogami lebih lama daripada Nabi poligami. Dengan Sayyidatina Siti Khadijah, daripada umur Nabi 25 sampai umur Nabi, riwayat sebut sampai umur Nabi 40. Wah, lagi lama Nabi bermonogami. Bukan kata salah berpoligami, tetapi janganlah diambil sunnah itu base ala kad dan di atas kepentingan. Kalau kamu dah berkelayakan, silakan. Kalau kamu berkemampuan, silakan. Kamu tidak zalim kepada orang, kamu ada kemampuan dan kamu boleh jadi teladan, silakan. Kerana dua jalan. Kalau tidak menjadi teladan, kamu akan bakal menjadi fitnah. Kita tengok mutaakhirin lah, bila dibuat dengan cara yang tidak betul, maka dia menjadi fitnah kepada agama. Bergaduh pula pakai guna media sosial, yang ini cukup bahana yang paling teruk. Kalau saya nasihat untuk rakan-rakan yang sedang menonton, Allah izinkan, saya pun pernah berpoligami. Poligami ni bukan reward untuk kita pakai sebagai pangkat, tapi ia satu amanah yang tanggungjawab yang perlu kita pikul, yang sangat berat, yang perlu kita bertanggungjawab di hadapan Allah kelak. Kalau Allah takdirkan permasalahan berlaku dalam rumah tangga ni, confirm kena. Hang tak suruh sembang lah, hang siapa, hang ustaz, hang ulama, hang cikgu, hang pemimpin, hang kaunselor. Ujian dalam rumah tangga pasti akan ada pergaduhan, salah faham. Cuma satu je, jangan digunakan media sosial sebagai medan pertempuran itu. Kerana kajian dibuat 90% rumah tangga yang pergolakan itu menggunakan media sosial, 90% takkan survive. Walaupun nampak mereka baik sangat, rujuk, patut good luck. Sebab apa? Netizen memegang kantung-kantung alibi untuk digunakan untuk memecah belahkan lagi. Sebab tu, saya nasihat untuk diri saya juga, apa benda pun berlaku dalam rumah tangga, what inside, stay inside. Apa yang berlaku dalam itu, selesaikan dalaman. Kerana rumah tangga, tanyalah hotel-hotel yang dah nikah 5-60 tahun pun, mereka pun pernah berkelahi. Kan? Mereka pun pernah bergaduh. Tapi kenapa boleh bertahan? Satu je, saling menghormati dan memberi masa untuk tempoh cool down itu. Jadi apa jua isu bukan hanya pada poligami, pada saya dalam apa jua unsur, apa saya kata tadi, agama bukan alakat. Agama ini harus diambil secara syumul, keseluruhannya, harus dimanfaatkan secara keseluruhannya lah. Jadi kalau kamu ada kemampuan, silakan, tapi jangan dijadikan itu sebagai ruangan fitnah pada orang lain. Hang boleh poligami, silakan, tapi orang lain belum tentu. Ingat, dengan perbuatan kamu mewar-warkan di media sosial, membunuh jutaan emosi orang lain. Bukan kata orang perempuan, hak lelaki pun 2-3 minggu ni senyap. Duk sidai keng, tiba-tiba basuh pinggan. Takut kami. Kan? Bangkit isu tu ya, jam. Yang mudi orang, kami kena. Jadi, jangan membunuh perasaan dan kebahagiaan orang hanya dengan kebahagiaan kita yang sedikit itu. Kenapa dia pasti akan ada ujian.
Pada saya superhero yang tidak ada tolak bandingnya sehingga akan dimasuk dalam top most influencer people all the time adalah Nabi SAW. Sudah pastilah dalam setiap aspek, even dalam kajian saya berkaitan, dalam penulisan saya, dalam master dan PhD saya berkaitan macam mana perniagaan Rasulullah itu sangat powerful. Kita banyak bercakap Nabi miskin, Nabi susah, sedangkan Nabi di antara manusia yang sangat kaya. Umur 18 Nabi dah berstatus jutawan. Tapi ustaz-ustaz tak cerita. Dia cerita Nabi bila meninggal ada sikat saja. Nabi miskin ketika mana wafat, orang nampak dari dunia. Hakikatnya Nabi manusia yang sangat kaya. Kerana Nabi memilih menyimpan kekayaan itu pada orang lain dengan cara diberikan kepada orang ramai. Itu hakikat kekayaan sebenar. Kekayaan sebenar, yang superhero sebenar ni bukan boleh naik kereta ganas-ganas. Saya dengan umur ni saya rasa saya berserta jutawan pada awal 20-an. Tapi saya tak ada kereta sampai sekarang. Saya pergi mana suka naik Grab, saya pergi mana naik kereta kenderaan. Tapi saya banyak van jenazah. Sebab kalau saya beli kereta sport, saya beli Lamborghini dengan harga 2 juta contohnya. Saya hanya boleh guna seorang. Lama mana saya nak guna? Sakit pinggang Muhung lah mana orang naik Lamborghini pergi berjalan merata. Muhung. Dia hanya untuk lifetime nak tunjuk kata kemas. Dia tekan exhaust bumbang tu. Lepas tu upload kat TikTok sikit. Lepas tu kira on dah. Dan itu bukanlah kekayaan yang sebenar. Kekayaan sebenar adalah kamu boleh manfaatkan harta itu, dimanfaatkan kepada orang ramai. Saya habiskan lebih dari 1 juta untuk beli kenderaan, van jenazah. Setiap hari orang guna. Kita pun bakal jenazah akan guna juga. Tapi setiap hari kenderaan itu boleh diguna. Saat interview ni berlaku, masih ada jenazah yang berlaku pagi tadi, van itu dapat digunakan. Ambulan tak pernah rehat langsung setiap hari. Hari-hari orang sakit gunakan. Maka pada saya, kalau kamu boleh letakkan kekayaan itu untuk kegembiraan, kebahagiaan orang, itulah nilai sebenar kamu sebagai superhero. Kalau kamu hanya seronok sendiri, itu bukan superhero maklum, itu bukan maklum. Itu hanya untuk keseronokan kamu jadi hero untuk diri kamu. Nak jadi hero yang sebenar, jadilah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Nabi sebut dalam sabdaannya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Pada saya satu benda dalam kehidupan ni, hidup ni keras. Apa jua bidang yang kamu ni, dalam bisnes, sebagai suri rumah, pening kepala suri rumah lah kan. Dalam apa jua kamu nak jadi penganggur seumur hidup pun, yakinlah bahawa apa juga cabang yang kamu pilih itu, berbagai medan tribulasi yang kamu akan lalui. Dan janganlah buat satu benda itu dalam keadaan sekadar asal boleh ataupun sekadar buat tu sonok-sonok. Ada orang kata, ustaz kami berniaga ni nak geli-geli. Kalau nak geli seorang geletek. Kan? Kalau nak berniaga betul-betul. Kalau nak jadi suri rumah tangga, jadi suri rumah tangga yang betul-betul. Kan? Suami balik tak tahu sampai pintu dah, abang bawa mai cawan bagi dia minum air. Ui, apa ni? Bini aku ni nak meninggal dah kot. Biar rasa luar biasa itu berlaku dalam apa jua benda. Maka saya memilih dalam dunia perniagaan pun saya buat, memang saya usahakan yang termampu boleh. Yang Nabi sebut dalam hadis, Allah sangat menyukai orang yang itqan, yakni orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu benda. Rasulullah buat benda, Nabi all out. Dalam peperangan Nabi all out. Dalam bergusti Nabi all out. Dalam berniaga Nabi all out. Dalam berdakwah Nabi tak relax sampai tidak ada waktu tidur Nabi. Dalam ibadah semayang sampai bengkak kaki. Kita semayang tarawih, Tok Imam baca panjang sikit, maki Tok Imam. Kan, duk tanya bila Tok Imam nak berhenti. Kan, tapi maksudnya Nabi menunjukkan satu teladan di mana the real superhero dan sebaik-baik uswatul hasanah, apa benda pun Nabi pilih untuk buat, Nabi akan memilih melakukan 100% daripada nilai komitmen. Maka itu yang kita perlukan. Kalau adik-adik yang berniaga pun betul-betul. Kalau nak mengaji biar sampai terpaksa dapat anugerah dekan. Kalau berniaga sampai terpaksa kaya. Kalau buat kebajikan sampai terpaksa orang ramai terima kebajikan kamu. Buatlah apa benda pun dalam nilaian yang pada saya jangan geli-geli. Kalau nak geli seorang geletek, nak buat sungguh-sungguh. Kalau nak seronok, kata ustaz saya buat ni seronok-seronok je. Kalau nak seronok, pergi fun fair. Tapi dalam dunia yang sebenar, there is no reason untuk kamu memilih untuk buat dengan ala-ala kadar ini. Buat yang terbaiklah. Nah, mudah-mudahan dengan kesungguhan itu, kalau tidak Allah bagi kejayaan di dunia, kita ada dalil, kita akan bercakap di hadapan Allah, ya Allah, aku dah usaha berniaga dah ya Allah, tapi tidak diberikan kejayaan. Maka Allah catat, faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah. Dah catat dah di sisi Allah itu kebaikan yang memberatkan timah amal kita, insya-Allah, mudah-mudahan.